Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini banyak sikit cerita yang Abang nak sampaikan, lebih kurang ada 4 cerita daripada 4 orang yang berbeza dan cerita itu memang cukup-cukup menarik. Pengalaman-pengalaman yang dihantar kepada Abang. Sebenarnya disebabkan Abang dah diganggu dalam 2-3 video yang lepas, jadi Abang buat keputusan untuk video kali ini Abang rakam awal sikit. Jadi sekarang ni lebih kurang pukul 11.30 malam. Dia taklah terlalu malam sampai pukul 1 pagi kan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita semua satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama ni berlaku dekat Ipoh, Perak, dekat satu kolej. Tapi Abang tak boleh nak beritahu kolej apa, nanti takut-takut tersalah cerita, terbuat fitnah, tak sedap lah kan. Jadi cerita ni disampaikan oleh Asmira. Kalau nama pendeknya adalah Mira, sewaktu dia belajar dekat kolej tu. Tahun berapa tidak pula dia beritahu pada Abang, tapi ceritanya cukup menarik. Di antara realiti ataupun fantasi. Pada waktu tu dia kata dalam bilik dia ada 4 orang. Jadi kita sebutkan nama. Dia ni yang bernama Mira, adalah seorang bernama Izzah, seorang bernama Afa, yang seorang lagi bernama Dila. Diorang ni 4 sekawan, ke mana-mana pergi pun sama. Kalau misal kata nak pergi makan, nak pergi bilik air, nak pergi cuci baju, semuanya pergi sama-sama. Memang 4 sekawan yang baik. Tapi satu hari tu berlaku satu peristiwa yang susah nak dijelaskan. Pada waktu tu berlaku lebih kurang waktu hari Sabtu. Waktu hari Sabtu, kalau dekat kolej tu memang tak ada aktiviti-aktiviti selalunya, memang pelajar-pelajar diberikan masa untuk berehat dekat dalam bilik masing-masing. Selepas makan tengah hari, mereka berempat pun naiklah ke bilik. Jadi dekat dalam bilik tu, diorang berempat berborak-borak lah. Masa tu lebih kurang pukul 3 ke 4 petang. Tak adalah rasa nak seram sangat kalau waktu siang kan. Borak punya borak, tapi disebabkan mata dah mengantuk, perut dah kenyang, memang macam itulah, mata akan mengantuk. Jadi Mira kata dia nak tidur dulu. Jadi disebabkan seorang dah nak tidur, Izzah pergi buat kerja. Maksudnya buat assignment yang belum lagi disiapkan. 2 lagi kawan dia pergi keluar daripada bilik ke bilik lain. Tujuannya adalah untuk buat kerja dan juga borak-borak lah kan. Jadi dalam bilik tu hanya tinggal 2 orang aja. Orang yang berikan cerita iaitu Mira dan juga Izzah. Waktu tu Mira kata dia tidur seronok aja. Perut kenyang, tidur tak sedar. Lebih kurang pukul 3 jam lepas tu. Daripada pukul 4, pukul 5, pukul 6. Pukul 3, 4, 5, 6. Pukul 6. Waktu tu dia tiba-tiba dia rasa macam dah lama sangat lah dia tidur ni. Nak bangun lah. Dia pun bangun lah. Bila dia bangun tu dia terkeruk-keruk. Dia tengok dekat bilik ada Izzah. Izzah tengah buat kerja atas meja. Lepas tu waktu dia tengah terkeruk-keruk tu, untuk mendapatkan feel balik apa sebenarnya yang berlaku dekat dalam hidup dia selepas dia tidur. Orang kata kalau tidur petang ni kan memang tak berapa nak elok kan. Jadi waktu dia tengah nak ingat balik apa yang berlaku, makan apa, tiba-tiba dia nampak pintu terbuka. Pintu dibuka. Agak luas dan juga pintu tu terbuka. Selalunya kalau bilik budak perempuan, pintunya dibuka kecil-kecil lah, sebab untuk mengelakkan daripada orang luar nampak ataupun untuk menjaga aib, menjaga aurat. Jadi tiba-tiba pintu pun bergang, dibuka sekuat-kuatnya. Waktu tu kata Mira, dia pun terkejut. Waktu dia dengar terkeruk-keruk tu, dia pun terkejut. Dekat muka pintu dia nampak Hafa. Waktu tu pukul 6 Waktu tu pukul 6 dia nampak Hafa. Hafa berdiri dekat tengah pintu dengan gaya-gaya macam baru balik daripada mengaji, baru balik daripada mandi, dengan tualanya gini selitnya. Tak boleh tahu, bayangkan. Dia maksudnya baru balik daripada mandi dengan dia punya kolej yang dipenuhi dengan ubat gigi, pencuci muka, berus gigi. Lepas tu dia pun masuklah kat dalam bilik. Jadi si Mira ni tanya, bilik ayah ada orang tak? Kalau tak ada orang aku nak mandilah, dia. Tapi Hafa senyap je. Hafa tak jawab pun apa-apa. Dia tanya lagi. Weh, kata, bila ayah ada orang ke tidak? Aku nak mandi ni. Kau bawa lepas mandi kan? Aku tu tak naklah beratur-beratur mandi lama-lama sangat. Nanti kena beratur menunggu kau main lama lagi. Hafa senyap. Tak cakap apa. Diam je. Lepas tu, si Mira ni tengoklah si Izzah. Izzah pun pandang dia. Izzah macam muka berkerut-kerut. Tapi tak apalah, dia kata. Lepas tu, dia tengok Hafa. Dia tengok
tengoklah Hafa apa yang Hafa buat. Hafa letakkan tuala, Hafa gedungan. Lepas tu Hafa pun keluar daripada bilik balik. Lepas keluar daripada bilik balik, waktu tu Mira pun rasa macam, kenapa pula ni Hafa ni tiba-tiba pelik pula tindakannya. Jadi dia pun, disebabkan pintu tu masih terbuka, dia pun rasa macam tak selesa bila pintu tu terbuka luar sangat. Jadi selepas Hafa keluar, dia pun bangun. Dia pergi tutuplah pintu. Lepas tutup pintu, dia baringlah balik. Waktu dia baring balik tu, dia macam mengelamun je lah, untuk mendapatkan mood balik kan. Sebab lepas ni nak pergi mandi petang. Tengah mengelamun tu, tiba-tiba si Izzah tanya, tadi kau cakap dengan siapa? Lepas tu dia kata lah, Hafa. Kenapa pula? Apa hal? Kau tanya, dia kata. Kan tadi Hafa masuk dalam bilik. Lepas tu Izzah cakap, tak ada. Hafa tak ada. Hafa tak ada pun dekat dalam bilik ni, dan dia tak masuk pun daripada dalam bilik ni. Lepas tu si Izzah pun, si Mira pun pelik. Tadi Hafa datang tadi, yang bawa balik dari bilik air tadi. Cuba kau tengok kat pintu tu balik, dia kata. Kau cuba tengok dekat pintu, kau cuba tengok slipper-slipper yang ada depan pintu, kau cuba tengok keadaan sekeliling bilik. Lepas tu Mira ni dah terkejut, dia pun bangun. Dia tengok keadaan sekeliling bilik, dia tengok dekat kawasan pintu, dia tengok dekat kawasan slipper-slipper, dah tu dia tergamam. Mira cakap pada macam ni, bukan pintu bilik terbuka ke tadi? Bukan Hafa masuk dekat dalam bilik? Izzah cakap, tak, engkau berangan weh. Mana ada Hafa masuk dekat dalam bilik? Pintu tu tak terbuka. Sebenarnya kalau pintu tu terbuka, dia ada macam satu tanda tau, pintu tu dah terbuka. Dia punya, adalah selak dia kan. Tapi keadaan pada waktu tu memang pintu tu tidak dialihkan selaknya. Memang tak ada seperti, memang ada orang yang masuk atau ada orang yang keluar. Lepas tu si Mira cakap, yelah memang pintu tak terbuka sebab tadi aku dah bangun tutup. Betul. Kau cuba ingat baik-baik, dia kata. Kau tak bangun pun daripada katil, kau hanya duduk dekat katil, lepas tu kau merepek-repek sorang-sorang, kau cakap dengan Hafa, kau buatkan aku takut lah. Izzah cakap macam tu. Mira dah rasa seram. Jadi dia tengok dekat kaki dia. Kaki dia ataupun slipper dia memang tak ada tanda-tanda dia pakai slipper, ataupun selimut dia beralih, ataupun apa-apa tanda yang menunjukkan dia turun daripada katil. Memang tak ada. Maksudnya daripada tadi dia duduk atas katil dan dia mengarut. Dia kata, Hafa balik. Pada waktu tu Mira kata, sumpah lillahi ta'ala, dia memang nampak Hafa balik. Dia memang nampak pintu terbuka dan dia rasa macam dia turun tutup pintu. Izzah kata, memang tak ada pun kau turun. Jadi disebabkan tu, dia tunggulah kawan dia balik. Tunggu Hafa dengan tunggu seorang lagi, siapa nama? Hanai. Tak kisahlah. Dia orang pun balik dekat bilik. Lebih kurang pukul 7 lah macam tu. Bila 4 orang dah ada dalam bilik tu, Hafa cakap, aku daripada tengah hari tadi, memang lepas turun keluar daripada bilik, aku ada dekat bilik scan-scan budak. Lepas tu yang seorang lagi pun mengaku tak ada dekat dalam bilik. Jadi selepas diorang berkumpul ramai-ramai, ceritakan betul-betul tak, memang diorang tak ada dekat bilik. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan Hafa memang tak ada dekat tempat kejadian pada waktu tu. Jadi Mira kata, dia nampak apa? Khayalan atau realiti. Sejak daripada tu, kisah Mira jadi buah mulut banyak budak. Rupanya bukan Mira seorang aja yang kena. Ramai budak yang ada dalam blok yang sama, ataupun yang lebih tepat dalam lantai yang sama, mengalami kejadian yang pelik macam ni. Tak tahu sebenarnya apa sebenarnya rahsia di sebalik tempat ini. Cerita yang kedua disampaikan oleh Mas Tina. Berlaku pada tahun berapa tu tidak juga dia beritahu pada abang. Cumanya berlaku dekat Singapura. Dekat satu kampung dekat Singapura. Abang minta maaf sangat-sangat sebab abang belum sampai dekat Singapura lagi. Jadi dia kata, abang pun terpelik juga. Oh, ada kampung kat Singapura rupanya. Pada waktu tu, Mas Tina, kita pendekkan namanya Tina sajalah, senang nak sebut. Tina pada waktu tu umur dia baru sekolah rendah. Dan dia pada waktu tu cuti sekolah, dia pergi ke rumah nenek dia. Dia memang waktu cuti sekolah, dia memang datang rumah nenek dia sebab dia nak teman nenek dia. Nenek dia tinggal seorang-seorang. Kiri kanan rumah orang dah meninggal, tinggallah nenek dia seorang-seorang dekat rumah tu. Jadi cucu-cucu selalunya bila waktu cuti sekolah memang datanglah kat rumah tu. Tapi dia ada satu peraturan dekat rumah tu, mengikut kata nenek dia, dan diingatkan pada semua cucu-cucu yang datang, iaitu kalau nak pergi kencing mesti kejut nenek, jangan pergi seorang-seorang, terutamanya pada waktu malam. Lupa abang nak beritahu, tandas dengan bilik air rumah itu terletak di luar rumah. Abang pun tak tahu kat Singapura masih ada lagi pada zaman tu Jadi terletak dekat luar rumah. Jadi dia kata dah memang hidup daripada kecil, daripada lahir memang duduk dengan, maksudnya selalu pergi datang rumah nenek.
Tina kata dia tak ada masalah kalau nak pergi kencing ataupun buang air sorang-sorang dekat tandas belakang yang terletaknya di luar rumah. Sebab dia kata jarak tandas dengan luar rumah tu agak jauh, agak dekat, tak adalah jauh sangat. Ditambah pula di sekeliling tandas tu nenek dia tanam banyak bunga. Cumanya nenek dia pesan kalau nak pergi bilik air atau nak ke belakang memang jangan pergi sorang-sorang, bahaya. Bila dia tanya sebabnya, nenek dia kata tak payah tahu. Nanti kalau kau tahu, kau takut. Lepas kau takut, kau dah tak datang rumah nenek lagi. Jadi disebabkan tu, Tina pun tak naklah tanya-tanya. Nak jadi cerita, pada satu malam tu, dia tidur rumah nenek dia dan tak ada lagi sepupu-sepupu lah yang lain yang tidur dengan nenek, dengan kat rumah nenek dia pada waktu tu, dia dengan nenek dia aja. Malam tu, lebih kurang pukul 12 malam lah macam tu. Belumlah malam sangat. Pukul 12 nak pukul 1 pada waktu tu, dia tiba-tiba rasa nak terkencing. Dia tengok nenek dia tidur, kau main lagi. Penat kan orang tua, jadi tidurnya agak lena lah juga. Tak adalah berkeruh, cumanya lena sangat-sangat nenek dia. Pada awalnya dia macam nak kejutkan nenek dia, nak pergi kencing. Tapi dia fikir dia kesian tengok nenek dia yang masih lagi tidur dalam keadaan yang sangat memenatkan. Jadi dia pun ambil keputusan untuk pergi bilik air sorang-sorang. Dia abaikan pesanan nenek dia. Pada sebelum-sebelum ni, memang dia kalau nak pergi tandas yang terletaknya di belakang rumah, dia mesti beritahu nenek dia. Tapi kali ni entahlah, dia kata beraninya datang terlebih. Jadi dia pun turun daripada katil, keluar daripada bilik, menuju ke kawasan dapur, dan dia buka pintu dapur, dia pergilah, melangkahlah. Ada lebih kurang 10 langkah aja bilik air tu, tandas tu daripada pintu dapur nenek dia. Jadi dia pun melangkah ke bilik air dan dia pun buang air. Selepas dia buang air, dia keluar daripada bilik air tu, dia tiba-tiba dia terasa macam malaslah nak masuk awal-awal dekat dalam rumah. Dia pun tengoklah sekeliling tandas. Maksudnya dekat kawasan tandas tu terletak dekat kebun belakang rumah nenek dia. Jadi adalah banyak bunga-bunga, adalah banyak pokok-pokok. Nak jadi cerita pula, pada malam tu bulan terang, jadi tak adalah rasa takut sangat. Jadi lepas habis dia buang air tu, dia pergilah merayau-rayau di sekitar kawasan kebun bunga nenek dia. Banyaklah bunga dia tengok. Ada bunga matahari lah, macam-macam lah bunga yang ada. Cumanya kebun bunga nenek dia ni terletak dekat kawasan belakang rumah, tapi di sempadan dengan rumah yang bersebelahan. Jadi lepas dia tengok-tengok kebun tu, tengah-tengah dia tengok kebun tu, tiba-tiba dia dengar ada orang datang mendekati dia. Dia cuba pandang kiri dengan kanan walaupun keadaan gelap. Waktu tu sekolah rendah, masih lagi dia tak takut. Jadi dia tengok-tengok macam tak ada orang. Dia belik-belik lagi bunga nenek dia. Pada waktu ni lah dia kata dia nak petik bunga nenek dia. Selalunya kalau siang petik bunga nenek dia memang kena kuti lah kan. Oh, ini waktu nak balas dendam ni, dia petik, habis satu bunga. Petik lagi top 2 bunga. Lepas tu dia cerai-ceraikan. Seronok pula, dia kata. Tengah dia buat macam tu, tiba-tiba ada satu tangan besar berbulu-bulu pegang tangan dia. Pada waktu tu dia menangis, ketakutan dia menjerit-jerit. Tapi dia kata dia cuba jerit sekuat hati. Tekak dia tak keluar. Suara dia tak keluar daripada tekak. Memang dia kata dia cuba jerit tapi tak boleh. Cuma dia sentap-sentap tangan dia sekuat-kuatnya. Tetap juga tangan berbulu tu komen pegang lagi tangan dia. Memang dia tak boleh nak buat apa-apa pada waktu tu. Dia tak ingat nak baca, budak sekolah rendah kan. Nak ingat baca Allahu Akbar pun apa dia tak ingat. Dia ingat mak aja. Macam tu je lah yang dia ingat. Abang ada peristiwa pelik waktu tu. Waktu peristiwa pelik masa kecil-kecil, selengan. Okey, balik semula. Jadi dia pegang, benda tu pegang tangan dia, dia merontol. Last entah macam mana agaknya benda tu tengok siapa nama dia? Tina ni macam dah meronta-ronta lain macam, dia pun lepaskan lah. Bila dia lepaskan, Tina terjatuh. Bila Tina terjatuh, dia berlari masuk dalam rumah, kunci pintu, pergi dekat nenek dia, tidur dekat sebelah nenek dia, menggigil-gigil pada waktu tu. Sebab dia tak nampak benda yang pegang tangan dia, yang cuma dia nampak tangan besar berbulu-bulu hitam. Kasar tangan dia. Dia kata waktu dia pegang tu, macam kalau dia sikit tangan tu memang kalau tangan tu beralih sikit memang patah lah tangan Tina. Maksudnya dia punya saiz tu memang cukup besar lah kan. Jadi dia pun dah tidur di sebelah nenek dia menggigil-gigil. Besok pagi mujur tak demam. Nenek dia tanya satu soalan, puas hati. Waktu tu dia pun macam, kenapa nenek dia tak cakap tau dengan nenek dia yang dia jumpa dengan benda pelik tu. Nenek dia cakap puas hati, tak nak kejut nenek pergi kencing malam tadi. Nampak benda pelik, kata. Jadi Tina tanyalah, macam mana nenek tahu? Itulah orang tua cakap kau degil, tak nak kejut nenek. Orang tua cakap kau kena dengar. Nenek cerita. Punca kenapa nenek suruh kejutkan nenek, temankan nenek. Keinginan rumah nenek kan kosong. Jadi rumah yang kosong selalunya ada benda lain yang tinggal.
kalau tak disemayangkan, kalau tak dimengajikan. Jadi benda-benda tu yang tinggal dekat sebelah rumah tu, yang berdekatan dengan kebun bunga tu, yang Tina ambil bunga dia tu, jadi dia yang tinggal dekat rumah tu, itulah yang berbulu-bulu tu. Sebab itu nenek pesan kalau nak pergi kencing, ajak nenek, dia kata. Jadi Tina kata, sebenarnya nenek sedar ke tak malam tadi? Nenek sedar, nenek tengok apa yang berlaku, tapi nenek tak turun daripada katil. Nenek tahu yang datang takutkan Tina tu sebenarnya benda berbulu-bulu warna hitam, sebab memang nenek selalu nampak dekat sebelah rumah, dekat kebun bunga. Lepas tu Tina tanya pula, macam mana nenek tahu dia petik-petik bunga? Cucu nenek dah tahu sangat perangai masing-masing, yang kamu ni memang suka petik-petik bunga nenek. Jadi nenek tahu kalau keluar daripada rumah malam lambat masuk dalam, mestilah kau pergi petik-petik bunga nenek. Lepas tu menjerit-jerit jumpa manusia berbulu kan. Jadi waktu tu dia baru sedar, orang tua kan, dia kata apa yang dia pesan tu kita kena dengar je lah. Ada sebab kenapa. Sejak daripada tu kalau nak pergi kencing malam-malam memang dia kejut nenek dia. Tapi bila dia kejut nenek dia, Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa berlaku. Dan nenek dia kata kalau dah habis kencing jangan pergi merayau-rayau sekitar kebun. Memang terus masuk dalam rumah untuk mengelakkan benda tu datang menakut-nakutkan. Jadi dia kata bukanlah benda berbulu tu tuan punya kepada rumah sebelah, tak. Bukanlah belaan dia orang, tapi ialah rumah tinggal kan, selalu ada benda yang menumpang. Kisah yang ketiga ni yang cukup lama, berlaku pada tahun 1970-an, diceritakan kepada abang oleh seorang budak perempuan yang bernama Farhana. Pada waktu ni dia berumur 7 tahun. Berlaku dekat mana? Gelugur, Pulau Pinang. Abang ni kalau buat geografi mulalah nak terlupa. Dekat rumah dekat Gelugur ni, Farhana berkongsi bilik dengan kakak dia. Jadi satu bilik 2 orang. Dia kata dia tak pernah mengalami peristiwa pelik daripada kecil sampailah umur dia 7 tahun. Rupanya itu adalah titik permulaan dia punya hijab terbuka. Dan dia nak kongsikan kepada kita semua semata-mata sebagai salah satu kita kata saksi mata, saksi yang hidup, yang budak-budak ni memang hijabnya terbuka. Kisahnya macam ni. Pada waktu tu dia tengah tidur tengah malam. Memanglah dia tidur tengah malam. Tengah-tengah tidur tu tiba-tiba dekat dalam bilik dia macam dengar ada orang bergerak. Padahal dalam bilik dia tu ada dia dengan kakak dia aja. Jadi tengah-tengah tidur tu dia pandang kakak dia. Kakak dia masih lagi tidur, tak bergerak. Jadi dia pun buka mata tapi dia tak berani nak bergerak. Dia perasan dekat dalam bilik dia ni memang ada orang lain. Orang lain yang datang, mungkin dia kata tak tahulah sama ada sedar dengan tak sedar. Jadi dia pun mendiamkan diri. Dalam otak dia terfikir, bapak dia lupa nak tutup pintu ke, ada orang lain masuk dalam bilik ke ada pencuri, ada perompak. Dia kena perlu buat sesuatu. Dia kena bangun untuk pastikan siapa yang ada dalam bilik dia. Jadi dia pun kuatkan semangat, walaupun umurnya 7 tahun, dia kata kuatkan semangat, dia pun bangunlah. Bangun daripada tempat tidur dia duduk. Daripada tempat tidur dia memandang ke sekeliling bilik. Tiba-tiba dia nampak dekat dalam samar-samar cahaya, dekat sudut bilik dia ada seorang budak lelaki berbaju batik berlengan pendek, berdiri pandang ke arah dia. Pada waktu tu dia pelik, siapa budak ni? Mana budak ni datang? Kenapa budak ni masuk dekat dalam bilik aku? Ayah tak tutup pintu rumah ke? Siapa budak ni boleh masuk? Budak ni perompak ke? Macam-macam soalannya bermain dekat fikiran dia sampai dia tenung budak tu, dan budak tu tenung dengan mata dia. Tapi yang peliknya budak tu tak bergerak dan tak berkelip. Padahal pada waktu tu Farhana kata dia dah puas berkelip, dia dah puas tenung budak tu, dan dia tak tahu nak baca apa. Sebabnya dia nampak budak tu memang seorang budak lelaki yang seumur-umur dia juga umur 7 tahun. Jadi dia pandang untuk pastikan budak tu tidak ke mana-mana. Waktu tu dia dah pelik. Dia rasa macam tak sedap hati. Dia cuba untuk kejutkan kakak dia. Dia raba-rabalah kakak dia kat sebelah. Dia cubit kakak dia, tapi kakak dia tak jaga. Diam je kakak dia dekat situ, tak pula bergerak-gerak. Mana pula kakak aku ni, matanya tak beralih ni, mandang aja dekat sudut tu, muka budak tu. Jadi dia cubit kakak dia lagi, kakak dia tak bergerak juga. Sudah, dia kata kakak dia tak bergerak, nak buat macam mana ni? Dalam keadaan tak takut-takut ni, dah tak boleh nak cakap apa-apa. Jadi dia pun ambil keputusan yang drastik, yang agaknya dia kata itulah keputusan yang terbaik sebagai seorang budak yang berumur 7 tahun. Dia pun tarik selimut, dia pun baring semula. Sebab dia fikir budak tu dia tak tahu siapa, dia tak tahu sama ada orang atau bukan orang. Jadi dia ambil keputusan untuk baring semula, hempitkan badan dia pada kakak dia. Waktu dia tengah baring dekat sebelah kakak dia tu dan cubalah berharap kalau kakak dia bangun, tiba-tiba budak tu daripada sudut hujung bilik tu, tiba-tiba dia hilang dan muncul dekat
hujung kaki Farhana. Pada waktu tu Farhana dah terkejut. Apa pula budak ni tiba-tiba bergerak komen laju lagi ni. Dia tarik selimut Farhana. Lepas tu dia tarik kedua kaki Farhana ke atas. Maksudnya dia tarik ke bawah, dia tarik ke atas. Pada waktu tu Farhana punyalah menjerit, "Mak!" Itu je lah memang budak-budak kan. "Mak, tolong!" Pada waktu tu kakak dia terbangun. Dan bila kakak dia terbangun, barulah budak tu hilang. Bila budak tu hilang, kaki Farhana pun jatuh semula ke tempat tidur. Pada waktu tu Farhana dah menangis-nangis, dia peluk kakak dia. Jadi mak bapak dia pun masuk dekat dalam bilik, tanya sebenarnya apa yang berlaku. Waktu tu kan, tanya apa yang berlaku ni, apa yang berlaku. Apa tu kakak dia cakap, entahlah, tiba-tiba dia nampak kaki adik dia tergantung. Maksudnya kaki adik dia macam ditarik sesuatu. Dia nampaklah kaki adik dia diangkat-angkat, tapi dia tak tahu apa yang nampak. Waktu tu Farhana beritahu, dekat dalam bilik ni ada seorang budak lelaki ni begini. Bapak dia terus buka lampu nak pastikan apa yang ada dekat dalam bilik tu. Dan bapak dia terus keluar daripada bilik untuk pastikan juga pintu dapur dan pintu depan dah dikunci. Selang beberapa minit bapak dia masuk semula ke dalam bilik dan terangkan kepada diorang sekeluarga, sebenarnya tak ada siapa pun yang masuk dekat rumah ni, sebabnya pintu depan dengan pintu belakang terkunci, cantik je. Lepas tu tak ada tanda-tanda macam ada orang masuk. Jadi mereka beranggapan semua Farhana berangan. Tapi Farhana kata sehingga umur dia sekarang, dia tidak berangan. Dia memang sedar ada budak lain dekat dalam bilik dia. Sejak daripada tu, ramai juga di kalangan saudara-saudara dan sepupu-sepupu beranggapan yang Farhana ni memang suka berangan. Lebih berangan lah ni, banyak bimbang ni kata. Kau selalu membayangkan benda-benda yang tak ada, sebab itu kau berangan. Dan itulah menjadi sesuatu yang sangat susah dipercayai oleh orang lain bila Farhana cuba untuk jelaskan. Pada umur dia 9 tahun, daripada 7 tahun sampai 9 tahun tak ada apa-apa benda yang berlaku, dia okey je. Pada umur 9 tahun pada waktu tu, dia dengan sepupu-sepupu dia ramai-ramai tidur kat rumah nenek ngatuk dia yang terletak juga dekat Gelugor. Nenek dengan atuk dia ni memang buka kedai. Jadi dikatakan rumah tu adalah rumah kedai. Jadi pada malam tu diorang tidurlah ramai-ramai dekat ruang tamu atas kawasan kedai tu. Bentanglah, nenek dia bentanglah toto. Banyaklah toto dibentangkan. Jadi semua sepupu-sepupu, baik-baik laki, baik perempuan, waktu tu umur sekolah-sekolah rendah semua kan, dia tidurlah ramai-ramai. Perempuan satu toto, lelaki satu toto. Diletakkan agak berjarak sikit. Jadi ramai-ramai. Jadi bila dah ramai-ramai tu, riuhlah keadaan malam tu, meriah sangat. Jadi macam-macamlah cerita keluar, termasuklah cerita-cerita seram dekat kawasan rumah nenek dia. Yang cerita-ceritakan ni adalah abang-abang sepupu. Pada waktu tu Farhana masih lagi umur 9 tahun, masih lagi kecil. Jadi dia pun tak adalah cerita nak diceritakan, dia cuma dengar cerita daripada abang-abang sepupu dia. Jadi malam tu diorang pun lebih kurang pukul 12 malam masing-masing pun dah tidur. Dah ambil tempat masing-masing, dah tidur. Pada waktu ni Farhana, bila dia dengar cerita seram, dia tiba-tiba teringat kisah waktu dia alami berumur 7 tahun dulu. Dia teringat tentang budak lelaki yang ada dekat sudut bilik. Peristiwa tu datang semula ke fikiran dia pada malam tu. Jadi pada malam tu dia susah nak tidur dan dia berkebil-kebil. Waktu dia termenung memikirkan cerita-cerita seram yang diceritakan oleh abang-abang dan kakak-kakak sepupu dia tadi, dia tak tahulah dia kata dia nak kata berangan ke bukan. Tiba-tiba dia nampak ada satu benda hitam tinggi dekat dalam rumah nenek dia. Dan benda tu melangkau-langkau semua sepupu-sepupu dia yang tengah tidur. Termasuk dia langkaunya Farhana. Pada waktu tu Farhana hanya tengok aja benda hitam tu. Dia kata saiznya bukan macam manusia tapi cukup tinggi. Cumanya dia melangkah semua anak-adik sepupu-sepupu dia yang ada dekat dalam bilik tu. Dan dia macam buat kiraan. 1, 2, 3. Dia langkah. Habis dia lebih kurang 10 minit macam tu, benda tu tiba-tiba hilang. Pada waktu tu Farhana rasa macam, adakah dia bermimpi ataupun bukan bermimpi? Adakah dia nampak sesuatu makhluk daripada alam kita ataupun makhluk daripada alam sebelah? Susah dia nak jelaskan. Tapi pada waktu tu dia termenung. Dan selepas dia termenung, rupanya dia punya termenung lama betul sampaikan dia ambil masa untuk tidur. Lupa abang nak beritahu, benda tu bukan hilang macam tu aja, tapi dia hilang dekat kawasan tangga, menuruni tangga, dia nak turun tangga, tiba-tiba dia hilang macam tu aja. Dia pun tak tahu apa yang dia nampak, tapi sejak daripada tu, memang dia taubat tak nak lagi tidur dekat rumah nenek dengan atuk dia, sebab dia yakin dekat rumah dengan nenek atuk dengan nenek dia ni ada satu benda hitam yang cukup tinggi mengawasi anak-anak cucu-cucu atuk nenek dia ni sewaktu tidur. Dia kata dia pun tak tahu apa benda yang dia nampak. Cukup 2 peristiwa dia rasa macam kecut perut, dia
nak tidur rumah nenek dia lagi. Dan dia rasa macam itulah dua pengalaman dia, hijab dia terbuka sebagai seorang budak. Kisah yang ketiga ni disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama Shu, berlaku pada tahun 1999 dekat Pulau Pinang juga, tapi permulaan ceritanya dekat KL. Waktu tu Shu dah bekerja dekat satu syarikat dekat KL. Tiba-tiba dia dapat berita yang mengatakan kawan baik dia sakit tenat. Tenat yang dikatakan tenat tu adalah tenat disebabkan oleh gangguan yang dia pun tak pasti gangguan apa. Cuba dia juga tanya dengan mak bapak kawan dia tu, tapi mak bapak dia kata senangnya macam ni lah, makcik susah nak cerita dekat kawan-kawan anak makcik, lebih baik datang sendiri tengok anak makcik macam mana keadaannya, sebab keadaannya memang sangat-sangat tak mengizinkan. Jadi Shu ni pun berpakat dengan kawan dia lagi seorang, sama-sama perempuan, sebab yang sakit ni pun perempuan juga. Jadi sama-sama lah dia berdua berpakat, jomlah kita pergi tengok kawan kita dekat Pulau Pinang tu. Dia kata dia, daripada hari yang dijanjikan, dia orang pun naiklah kereta daripada Kuala Lumpur menuju ke Pulau Pinang. Bila sampai tu, bila dia tengok keadaan kawan dia, memang sangat-sangat tak mengizinkan. Kawan dia memang punyalah kurus, matanya terbelalak, lepas tu hidupnya macam gelisah sangat-sangat, macam diperhatikan oleh sesuatu. Dia tanya dengan kawan dia apa sebenarnya yang berlaku, tapi kawan dia tak nak cakap dan kawan dia tak boleh nak bercerita sebab keadaannya memang sangat pelik. Jadi mengikut kata mak bapak kepada kawan dia ni, yang kawan dia ni telah terkena buatan orang. Jadi mak bapak kawan dia memang cari bomoh-bomoh ataupun perubatan-perubatan Islam yang sesuai. Cumanya dah cari banyak bomoh, dah cari banyak orang untuk mengubat, tak juga anak dia ni senang-senang, tak juga anak dia ni senang. Jadi disebabkan dia orang sampai tu dah petang, jadi dia orang dipelawa oleh mak bapak kepada kawan dia untuk tidur dekat rumah tu. Sebabnya besoknya dia kata ada bomoh nak datang. Jadi bolehlah Shu dengan kawan ni teman si pesakit ni untuk menjalani proses perubatan kan. Jadi dia pun okeylah bila dengar pelawaan macam tu, ditambah pula rumah tu memang cukup besar, memang banyak bilik. Jadi diorang pun tidurlah malam tu dekat rumah tu. Tapi malam tu diorang dengar si kawan yang sakit ni menjerit-jerit, meracau-racau. Memang macam ada dapat gangguan sesuatu yang tak wajar dah daripada alam sebelah. Jadi kesian juga dia tengok. Dalam keadaan kesian-kesian tu sempat juga dihadiahkan Al-Fatihah, dihadiahkan selawat-selawat Nabi untuk si kawan ni yang sakit. Semoga cepatlah sembuh seperti sedia kala. Jadi bila besok paginya dia bangun, adalah bomoh datang. Dah ada bomoh datang waktu tu pagi Sabtu. Bomoh tu datang dengan dia punya angkatan bala tentera dia. Bukan datang seorang, tapi dengan beberapa orang anak muridnya. Dia kata dia nak membuat operasi menghalau makhluk jahat dekat dalam rumah ni dan juga makhluk jahat yang ada dekat dalam badan kawan dia. Jadi Shu ni tak pernah tengok tau proses-proses mengubat yang pelik-pelik macam ni. Dia kata mula-mula dia ingatkan proses perubatan ni adalah proses perubatan yang sama macam perubatan Islam yang lain, dengan ruqyah, dengan azan, dengan selawat Nabi, tapi tak, bomoh ni kali ini dia mengamalkan satu perubatan yang pelik sikit. Yang dia hanya dengar di permulaan dia membaca mentera, dia sebutkan dengan nama Allah, itu sahaja. Dan dia pun tak sebut apa-apa yang lain. Dia kata dengan nama Allah ku seru mambang, ku seru jentera pula, entah apa-apa. Dia kata disebabkan cara perubatan tu agak berlainan daripada perubatan Islam, membuatkan Shu rasa takut dengan apa yang terjadi. Dia pandang kawan dia ni, tengoklah waktu proses perubatan tu. Tapi sewaktu proses perubatan tu, kawan dia tu bukanlah baik, tapi makin mengeleding, makin dalam keadaan menjerit-jerit, mata terbeliak-terbeliak, menangis-nangis lagi, sampaikan bomoh yang datang buat perubatan tu terpaksa buat ekstra kerja lah. Dengan kata lain, terpaksa lipat badan kawan dia, terpaksa baca mentera kuat-kuat. Daripada tak seram, kata Shu, jadi seram pula kawasan perubatan tu. Rasa macam meremang-remang sangat bila disebutnya, hai jembalang tolonglah kami, hai. Kalau abang pun hara kalau disebut segala jenis jembalang semua tolong kan. Kalau kita minta tolong pada Allah Ta'ala kan, minta dia kata, hai jembalang tanah tolonglah. Abang tu ingat cerita P.Ramlee tau waktu tu, hai jembalang ni tolonglah, halaulah makhluk yang ada dekat dalam badan budak ini.
Waktu tu disebabkan kawan dia dah terlipat-lipat, mak dengan bapak kawan dia ni tengok kawan dia yang terlipat-lipat macam tu, mak bapak dia pun menangis. Siapa tak sedih bila tengok anak keadaannya macam tu? Waktu tu memang bergembang-gembang lah kata Syu. Menyesal dia tengok bomoh tu pergi berubat. Habis-habis proses perubatan tu daripada pagi sampailah ke tengah hari. Lepas tu siap-siap lah Syu nak balik. Tapi Kak Mak dia cakap, janganlah balik, tidurlah sini satu malam lagi, temankan si kawan dia ni, kesian kawan dia. Tapi Syu dah tak ada hati. Syu dengan kawan dia yang datang daripada KL tu tak ada hati lagi nak tidur dekat rumah tu, sebab dia kata dia rasa macam lepas dia panggil jembalang-jembalang dan juga mambang-mambang tu, dia rasa macam mambang-mambang tu tak ke mana-mana, macam ada dekat sekeliling rumah duk memerhatikan dia orang. Jadi dia ambil keputusan nak balik lah juga. Tapi makcik tu cakap kalau betul nak balik, baliklah lepas minum petang, dia kata. Jadi tak adalah tergesa-gesa sangat. Jadi bila dengar permintaan makcik macam tu, dia pun tunggulah untuk sampai minum petang. Tapi dia terlupa, ini bukannya dekat di antara Pulau Pinang dengan Kedah, sebelah menyebelah. Ini Pulau Pinang dengan Kuala Lumpur. Kalau betul lah petang, dengan kata lain, dalam perjalanan syur maghrib malam punya, itulah kejadian pelik selepas tu. Jadi bila dah habis minum petang tu, lebih kurang pukul 6.30, barulah Syu dengan kawan dia bertolak daripada Pulau Pinang. Dengan kata lain, dalam perjalanan tu masing-masing dah ketakutan. Mulanya cerita, punya panjang muka lima abang. Mulanya cerita bila dia masuk je azan maghrib. Selepas azan maghrib, dia orang tak bercadang untuk berhenti dekat mana-mana, sebab dia orang kata dia orang yelah perempuan lah kan, memang tak boleh nak semayang lah kan. Jadi dia pun teruskanlah perjalanan walaupun waktu maghrib. Selepas waktu maghrib, daripada waktu maghrib habis azan sampailah perjalanan sampai ke Kuala Lumpur, diorang diganggu dengan satu gangguan yang sangat menyakitkan hati. Mula-mula di tengah pandu kereta, tiba-tiba dia dengar macam ada benda melompat dekat atas bumbung. Kerumpang, meloncat. Kurang hajar pula beruk mana ni. Dia pun berhenti dekat tepi jalan. Dia pun keluar daripada kereta nak tengok ada pula beruk yang duduk atas. Pada waktu ni dia tak terfikir tau, mana ada beruk duduk atas kereta yang tengah laju. Memang tak terfikir. Dia pun ingatkan beruk. Dia pun keluarlah, bawalah belantan nak sesah kaki si beruk ni. Jadi bila dia tengok, dia keluar daripada kereta, dia tengok tak ada beruk lah. Oh, beruk tu dah meloncat pergi kot. Masuk balik dalam kereta, teruskan perjalanan. Tengah-tengah bawa, tiba-tiba beruk tu bukanlah beruk, tapi ada benda melompat lah atas kereta dia. Gong, kurang hajar dia. Waktu dia tak terfikir lagi yang itu bukan beruk. Memang tak terfikir, dia ingat beruk je, dia kata. Jadi dia pun keluar daripada kereta, tengok tak ada lagi. Jadi benda ni berlaku sepanjang perjalanan. Perjalanan daripada Pulau Pinang selepas jam maghrib tu sampai ke Kuala Lumpur punyalah lama. Kalau kita rasa macam istighfar lah juga menyakitkan hati, siapa pula yang meloncat. Tapi dia berhenti sebanyak 5 kali untuk pastikan siapa yang meloncat dekat atas bumbung. Kurang hajar. Last dia kata dah dekat-dekat dengan, dah memang dah tak tahan sangat, benda tu melompat. Kawan dia kata kita dah tak boleh nak main-main ni. Ni benda ni bukan makhluk kita, bukan makhluk alam kita, makhluk alam sebelah. Mana mungkin ada benda yang boleh melompat dekat atas kereta yang tengah laju bergerak dekat atas highway. Betul juga kata kawan dia. Jadi diorang pun carilah radio. Tahun 99 kan, mana ada MP3. Jadi carilah radio, mana-mana tahu radio yang pasangkan mengaji. Jadi cari, jumpalah satu siaran tu, masa tu dah nak dekat dengan Kuala Lumpur. Jumpa satu siaran memperdengarkan ayat suci Quran, dipasang kuat-kuat. Lepas ayat Quran tu terpasang, barulah bunyi hendakkan dekat atas kereta tu hilang sampai ke Kuala Lumpur. Jadi tak ada apa-apa berlaku. Waktu tu dia terfikir, diorang ni berbincang lah, Syu dengan kawan dia berbincang, mana datangnya bunyi benda-benda bergerak-gerak macam ni melompat-lompat atas kereta. Diorang agak lah, mungkin daripada mambang-mambang yang dipanggil oleh bomoh sewaktu bomoh tu mengubat kawan dia. Agaknya lah, adanya mambang tu banyak kan, memambang ke jembalang ke. Jadi dia tengok ada orang yang bukan orang Pulau Pinang, orang Kuala Lumpur. Jadi jomlah kita duduk mengenjak-ngenjak atas kereta dia. Agaknya kan dia kata benda tu sengaja nak kacau-kacau dia orang. Sebabkan mungkin tak tahu apa sebabnya. Mungkin sebabkan yelah tak tahu apa sebabnya. 2 kali abang mengulang. Jadi dia kata itulah pengalamannya. Pengalaman dikacau oleh sesuatu dan hilang sewaktu memperdengarkan ayat suci Quran. Tapi cerita ni tak tamat kat sini. Habis-habis dia kena ganggu macam tu, dia pun hantar kawan dia dekat rumah kawan dia. Dia pun bercadang nak pergi rumah mak nenek dan makcik dia.
Dia kata dia tak sedap hati untuk tinggal dekat rumah sewa yang dia duduk sekarang. Dia rasa macam ada yang tak sedap aja. Sebabnya kalau dia balik rumah tu, takut nanti mambang-mambang tu ikut dia balik rumah, jadi benda lain pula kan. Jadi dia pun bercadang nak pergi rumah makcik dia. Nak jadi cerita, makcik dia ni memang seorang yang sangat alim, yang selalu mengaji, selalu buat semayang malam. Jadi dengan kata lain, menompanglah dekat makcik dia ni supaya benda tu terhindar daripada benda-benda kacauan-kacauan tu. Okay. Jadi bila sampai dekat rumah makcik dia ni, lebih kurang tengah hari. Tak ada apa-apa pun. Dia kata, dia pun ceritalah dengan makcik dia, apa yang dia alami dekat rumah kawan dia ni. Makcik dia cakap, itu cara perubatan orang. Kita tak boleh nak cakap cara perubatan tu salah. Tapi cuma kita minta dijauhkan daripada dialihkan iman kita, dikurangkan iman kita. Itulah yang makcik dia ajar. Sebab makcik dia kata, jangan kita mudah-mudah untuk bersangka buruk. Kita sentiasa bersangka baik. Mungkin itu cara dia kata. Okey, bila dia dengar nasihat daripada makcik dia macam tu, legalah juga. Mungkin dia kata, itu cara engkau lah. Dia kata, kalau aku yang mengubat, mungkin aku panggil perubatan Islam. Okey. Ceritanya yang pelik, bila sampai waktu malam, masih lagi dekat rumah makcik dia ni, dan lepas-lepas waktu maghrib, lepas-lepas azan, makcik dia pun semayang, lepas tu makcik dia pun mengaji dekat dalam bilik. Jadi dia dengarlah makcik dia mengaji, komen merdu lagi makcik dia mengaji. Jadi dia pun duduklah dekat ruang tamu sambil-sambil tengok TV. Entahlah macam mana, tiba-tiba dia rasa tekak dia haus. Bila dia tekak dia haus, dia pergilah dekat kawasan dapur. Bila nak ke kawasan dapur tu, dia kena melintasi bilik makcik dia. Dia pun melintas bilik makcik dia, dia nak tengoklah makcik dia mengaji. Bila dia sampai dekat depan pintu bilik makcik dia, waktu makcik dia tengah mengaji, tiba-tiba dia nampak kepulan asap hitam ada dekat atas katil makcik dia. Waktu tu dia rasa macam, la ilaha illallah, dah kenapa pula ni? Entahlah dia kata mana kekuatan dia datang, dia terus menjerit, "Hei, keluar kau daripada sini. Makcik dia tengah mengaji. Kurang ajar budak ni, kau dah kenapa menjerit aku, suruh halau aku keluar? Ini rumah aku." Makcik dia terus sambung macam tu. Makcik dia ingat yang dimarah adalah dia yang tengah mengaji tu. Rupanya Syah tengah marah benda yang ada dekat atas katil. Syah rasa mungkin benda tu datang daripada datang daripada Pulau Pinang tu, yang mambang-mambang tu kan, mengikut sampai rumah makcik dia tu. Makcik dia marah betul. Makcik dia marah, tutup Quran, kurang hajar kau tiba-tiba halau aku daripada rumah, kau dah kenapa? Kau dah terbiat ke apa? Waktu tu makcik dia membebel, Syah pula yang tergelak. Waktu makcik dia membebel, kepulan asap hitam yang ada dekat atas katil makcik dia tu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba Syah pun tergelak-gelak cakap apa? "Makcik, malam ni nak tidur dengan makcik boleh?" Dia kata. Waktu tu makcik dia memang tak faham kenapa anak buah dia tiba-tiba berubah rentak. Daripada tadi menjerit, "Hei, kau keluar daripada sini." Tiba-tiba nak tidur sama pula. Lepas tu makcik dia pun benarkanlah. Besok pagi baru Syah cerita apa sebenarnya yang berlaku, apa yang dia nampak. Makcik dia cakap mungkinlah apa yang berlaku tu adalah sambungan daripada Pulau Pinang. Adalah mambang-mambang atau jembalang-jembalang yang ikut Syah balik, yang datang rumah makcik dia. Dan mungkin mambang tu seronok kot dengan makcik dia baca Quran ke apa ke. Yelah, kita tak tahu makhluk alam sebelah kan. Jadi bila dah jadi macam tu, makcik dia kata amalkan selawat Nabi untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan ni. Dia tanyalah Syah mengaji ke tidak. Syah kata Syah mengaji. Cuma makcik dia cakap itulah, kita kena terima keadaan yang mana hidup kita ni adalah bertindih alam. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga cerita kali ini mendapat memberikan pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Jadi seperti biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa pesanan dan juga ucapan yang abang nak sampaikan. Khas diberikan kepada abang oleh semua ahli keluarga besar JSPL. Ada yang tanya dekat abang, JSPL tu apa? Jo Si Penglipur Lara. Abang tak tahulah, tak ingat siapa yang letak nama tu. JSPL tu. Ni pun ada JSPL kan. Jadi yang pertama sekali, abang nak ucapkan salam takziah kepada salah seorang kakak yang telah memberikan cerita kepada abang. Kalau tak silap abang, cerita tentang Sabah, iaitu Kak Mustizah, atas pemergian ibunda tercinta pada 3 hari bulan 7 yang hari tu, iaitu Puan Saadiah Yusof. Jadi sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga Puan Saadiah Yusof, mak kakak Mustaziah ni, ditempatkan di kalangan orang yang beriman, ditempat di kalangan ahli syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan salam takziah yang kedua abang ucapkan buat salah seorang ahli keluarga besar JSPL, iaitu Khail, di atas pemergian ibunda dan ayahanda tercinta,
yang mana pemergiannya ibunda dan ayahanda ni hanya berselang beberapa bulannya aja. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk Makcik Ramlah binti Haji Kabri yang telah berangkat ke alam abadi pada 22 hari bulan 5. Juga buat Pakcik Abdullah bin Muhammad yang telah berangkat pada 4 hari bulan 7 hari itu. Semoga almarhum berdua ditempatkan di kalangan ahli-ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya adalah ucapan selamat hari jadi yang pertama abang ucapkan kepada Puan Khairiah, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 7. Selamat hari jadi Puan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Dan ucapan ini disampaikan oleh anaknya yang bernama Nana. Dan selamat hari jadi yang kedua disampaikan kepada seorang anak buah. Sebenarnya ucapan ni daripada seorang pakcik. Dia nak sampaikan ucapan ni untuk anak buahnya, tapi namanya tak pula disertakan, cuma pakciknya yang bernama Rafael, untuk anak buah tercinta yang hari jadinya jatuh pada 4 hari bulan 7 hari itu. Jadi diucapkan semoga anak buah Rafael sentiasa dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat, juga menjadi anak yang cemerlang. Ucapan yang ketiga ditujukan buat Nur Fazila Asli. Sebenarnya ucapan ini adalah daripada encik suami. Selamat hari jadi Nur Fazila Asli. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 7 hari itu. Kalau yang tadinya dari suami dan kali ini daripada isterinya pula, diucapkan selamat hari jadi buat encik suami, iaitu Nora Fizi yang jatuh pada 8 hari bulan 7 daripada isterinya. Woi, loving couple ni sekarang ni. Jadi semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa dirahmati Allah. Daripada suami dah, daripada isteri dah, hanya daripada anak pula. Buat ibunda tercinta katanya, iaitu Zainah Asri, yang jatuhnya pada 25 hari bulan 6 hari itu, umur 61 tahun. Jadi makcik, saya doakan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik, panjang umur, melimpah ruah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir daripada ibunda tercinta buat anaknya, iaitu Nur Zafirah Alia, yang hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 7 juga hari itu. Semoga dari pakcik, semoga pakcik ucapkan panjang umur, murah rezeki, menjadi insan yang cemerlang waktu besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat yang menghantar ucapan-ucapan takziah dan ucapan-ucapan selamat hari jadi. Moga-moga abang selitkan dalam cerita, jadilah kenangan sampai bila-bila kan. Nanti kalau dah besar ada lagi YouTube, abang ni bolehlah tengok-tengok semula. Oh, ni masuk dalam YouTube nama. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.